So, hari ini kita akan belajar subtopik specific latent heat ataupun haba pendam tentu. Okey, specific latent heat ataupun haba pendam tentu. Ini adalah subtopik dalam bab 4. Okey, kedua-dua KSSM dan KBSM. Okey, sebelum kita mula, korang tengok dulu dekat sini. Cikgu kata, okey, key dia untuk specific latent heat yang berubah adalah bentuk, tetapi suhu adalah sama. Cikgu repeat, untuk specific latent heat ataupun haba pendam tentu ni yang berubah adalah bentuk, tapi suhu dia adalah sama. Okay, so yang ni tak apa, nanti kita akan datang balik. Tapi first kita tengok dulu specific latent heat atau haba pendam tentu ni, definisi dia adalah kuantiti haba yang diserap, okay, atau dibebaskan semasa perubahan fasa. Okey, bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Itu maksud cikgu, bentuk dia berubah tapi suhu dia sama. Nampak? Tanpa perubahan suhu. Okey, contoh dia sekarang ni, kita ada 1 kg pepejal ni. Okey, sekarang ni dia jadi cecair. Daripada solid ni dia jadi liquid. Okey, kalau korang tengok yang berubah dia adalah fasa dia. Kan? Tetapi temperature dia adalah sama. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Cuba korang bayangkan, katakanlah pepejal ni adalah ais. Okey, ni adalah air. Korang rasa dia serap ke dia buang haba? Maksudnya daripada ais nak jadi air ni, kita tambah haba ke kita buang haba? Okey, kalaulah dalam exam tiba-tiba jam kan, tak boleh nak bayang, just bayangkan daripada ais nak jadi air, korang nak kena buat apa? Kita kena panaskan. So tu maksud dia, tambah haba. Jadi dalam kes ni, kuantiti haba yang diserap. Okey, so haba pendam tentulah yang kita serap dalam kes ni. Okey, sekarang ni kalau korang tengok dekat sebelah ni, okey, yang ni cikgu letak, ni sebenarnya tak tahulah korang nampak ke tak, tapi bayangkanlah dia adalah gas. Okey, wap air. Daripada gas sekarang dia jadi cecair. Okey, sekarang cikgu nak tanya, gas kepada cecair kita kena sejukkan ke kena panaskan? Kita serap ke ataupun kita bebaskan haba? Daripada gas nak jadi cecair. Okey, so kalau daripada gas nak jadi cecair, kita kena buang. Maksudnya kita kena sejukkan, daripada gas jadilah cecair. Jadi dalam situasi gambar nombor 2 ni, okey, bila kita ada gas, okey, untuk tukarkan dia kepada cecair, dia akan bebaskan haba. Okey, untuk mengubah fasa daripada gas kepada cecair. Okey. Sekarang cikgu nak tanya satu situation. Cikgu bagi satu situation Okey. Besar sangat tu. Sekejap. Sekali lagi. Okey, sekarang cikgu ada pepejal. Okey, pepejal ataupun solid ni sekarang dia 50 degree Celsius. Okey, dia 50 degree Celsius. Bila cikgu panaskan dia akan jadi cair. Dia akan jadi cecair. Sekarang cikgu nak tanya, apa jadi kat suhu dia? Bertambah ke berkurang? Cikgu ulang soalan, kita ada pepejal 50 suhu dia sekarang. Lepas tu bila kita panaskan, dia cair. So sekarang soalan cikgu adalah, suhu dia bertambah ke berkurang? Okey. Kebanyakannya salah. Kenapa? Sekejap Siapa yang jawab tambah? Salah. Okey, cikgu bagi tahu kenapa. First kali adalah tadi kita belajar untuk bentuk bila dia ubah suhu dia sama. Nampak tak? Bila bentuk berubah suhu sama, maksudnya bila fasa berubah suhu dia sama. Jadi dalam kes ni yang berubah adalah fasa.
pepejal tukar kepada cecair. Jadi suhu dia tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Suhu dia adalah sama juga. Jadi dia adalah 50 darjah Celsius juga. Okey, jadi cikgu ulang, daripada pepejal nak jadi cecair yang berubah adalah bentuk kan? Fasa dia berubah. Jadi bila fasa dia berubah, suhu dia kenalah sama. Okey, trick question je tu. Tapi okey, siapa nak tanya type je dulu. Okey, so setakat ni boleh ke? Oh, kejap, sorry. Okay, so anyway, boleh sekarang cikgu proceed. Tadi ada yang tanya pasal fusion semua. Okay, sabar sekejap, seminit baru nak masuk. So, sekarang ni kita just belajar general dulu. Okay, kita baru belajar pasal haba pendam tentu ataupun specific latent heat. Sekarang, barulah kita tengok dekat sini. Okay, so dekat sini cuba korang tengok perkataan dia adalah specific latent heat of fusion ataupun haba pendam tentu pelakuran. Okay, haba pendam tentu pelakuran ataupun specific latent heat of fusion ni, just bayangkan macam ni. Hubungan dia adalah antara pepejal dengan cecair. Itu je hubungan dia. Okay, kalau specific latent heat of fusion ataupun pelakuran ni, hubungan dia antara pepejal dengan cecair. Okay, so contoh, katakanlah kita ada ais. Ais nak jadi air. Kita tambah ke kita buang tadi? Haba daripada ais nak jadi air. Maksudnya dia mencair. Dia melebur. Kita tambah ke kita buang? Okey, daripada ais nak jadi air dia mencair kan, so kita tambah. Okey. Daripada air tukar balik kepada ais, kita berkurang kan, so kita buang. Jadi, haba yang kita buang dan haba yang kita serap dalam ni, itulah dia haba pendam tentu pelakuran ataupun specific latent heat of fusion. Okey, korang tengok definition dia. Kalau korang faham definition, kalau korang faham ayat tu, senang je nak hafal. Sebab tengok kuantiti haba yang diserap semasa peleburan. Sebab ais nak jadi air, proses dia adalah peleburan ataupun melting. Kan? So serap semasa peleburan ataupun bebas semasa pembekuan. Bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Sebab tu kalau dia suhu dia macam tu, dia tidak berubah. Ingat cikgu cakap tadi yang berubah adalah bentuk. Tetapi suhu dia adalah sama sahaja. Okey. Setakat ni, boleh brain lagi tak? Ini kita tengah belajar specific latent heat of fusion, pelakuran. Pelakuran hubungan dia khas antara pepejal dengan cecair. Okey, tak kisahlah serap ke buang ke, yang penting pepejal jadi cecair atau cecair jadi pepejal. Okey, sekarang kita akan proceed pergi dekat kawan dia. Pasangan dia adalah, kalau sekarang kita dah belajar pepejal cecair. Jadi kita akan belajar satu lagi cecair kepada gas pula. Tak nampak juga, tak apa, mesh sini kita letak. Okey. So ini adalah gas. Jadi nama dia lain. Haba pendam tentu pengewapan. Specific latent heat of vaporization. Logik lah sebab ada wap dalam cerita ni. Okey. So haba pendam tentu pengewapan. Okey, kejap. Kita buat situation. Katakanlah korang ada air. Okey, air ni sekarang 100 darjah Celsius, tapi korang still panaskan dia. So bila kita panaskan dia, dia akan jadi wap. So kuantiti haba yang diserap semasa pengewapan. Okey, atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kg bahan
tanpa perubahan suhu. Maksudnya suhu dia still 100. Itu yang cikgu cakap, kena pegang benda ni betul-betul. Kalau dia ubah bentuk, suhu wajib sama. Okay, so itu point dia. Okay, sekarang kita recap sekejap. Okay, so korang ada solid. Bila kita panaskan, nanti dia jadi liquid. Bila kita panaskan lagi, nanti dia jadi wap. Contoh je lah. Okay, so daripada solid ke liquid, apa nama haba pendam tentu kita? Apa nama spesifik latent kita? Cikgu ulang soalan, daripada pepejal kepada cecair, apa nama haba kita? Apa nama spesifik latent kita? Okay, so bagus. Nama dia adalah haba pendam tentu, okay, pelakuran ataupun specific latent heat of vaporization. Tipu, bukan vaporization, yakin sangat tu, sorry. Specific latent heat of fusion. Sorry, terdistracted, ada benda kuning dekat screen. Okay, specific latent heat of fusion. Kejap seminit. Kejap Yup. Okay, so anyway, jom. Seterusnya adalah daripada cecair ni sekarang dia jadi gas. Okay, so daripada cecair jadi gas, dia jadi haba pendam tentu apa? Specific latent heat apa? Okay, haba pendam tentu pengewapan. Okay, ataupun specific latent heat of vaporization. Macam tu je lah. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Daripada sini ke sini, bila specific latent heat tadi kan, suhu dia bertambah ke berkurang? Okay, very good. Okay, kebanyakannya dah betul lah. Kebanyakannya dah betul. So jawapan dia adalah, suhu dia adalah sama ya. Kenapa suhu dia sama? Sebab ingat bila kita ubah bentuk, suhu sama. Okay, sama juga dekat sini. Okay, suhu dia still sama. Okay, ingat benda tu je. Ingat benda tu. Ubah bentuk, suhu sama. Dah settle. Okay, kalau suhu ubah, bentuk sama. Okay, macam itulah cerita dia. Jadi, sekarang kita try buat soalan simple sikit. Okay. Ini adalah soalan. Soalan dia adalah, dia ada dua situation kat sini dua situation. Okay. So sekarang ni, jawab ini dulu. Jangan abaikan formula, kita jawab ini dulu. Okay, apakah jenis haba pendam tentu di A dan B? Okay, kejap seminit sorry. Ada yang tanya, okay, kalau daripada pepejal, kalau pepejal ke gas terus macam mana? Okay, kita tak belajar benda tu dalam silibus kita. Kita just belajar yang cecair kepada gas, okay, dengan pepejal kepada cair. Kita tak belajar yang terus direct. Okay, maksud cikgu haba pendam ni kita tak belajar pasal tu. Okay, alright. So, berbalik kepada tadi, tolong jawab jap yang ni. Apakah jenis untuk A dan B?
Okay, so cubaan yang sangat baik. A sepatutnya adalah haba pendam tentu pelakuran. Okay, ataupun fusion. Kenapa? Sebab antara pejal dengan cecair. Tak kisah tau arah mana. Maksudnya tak kisah pejal cair ke cecair pejal. Yang penting antara dua tu. So pelakuran ataupun fusion. Okay. So yang untuk satu lagi pula adalah antara yang ni dengan ni kan. So gas dengan cecair wajib vaporization ataupun penguapan. Okey, tak kisah antara apa dengan maksud cikgu, tak kisah gas kepada cecair ke, cecair kepada gas ke, yang penting okey antara diorang. Antara diorang confirm vaporization. So itulah antara A dengan B kita. Okey, sekarang ni kita nak tengok formula. Okey, sekarang ni korang perasan tak formula dia adalah Q sama dengan ML. Okey, ni cikgu just nak masuk sikit pasal satu lagi, Q sama dengan MC theta. Cikgu nak tanya kat korang, korang tahu tak theta ni apa? Tolong bagi tahu cikgu, apa ini theta? Dalam formula Q sama dengan MC theta, theta tu apa? Kan, theta adalah perubahan suhu, bukan suhu bukan suhu. So theta adalah perubahan suhu ataupun change in temperature. So kalau korang perasan kat sini, sini tak ada theta. Kenapa Q sama dengan ML tak ada theta? Kenapa formula ni untuk specific latent heat tak ada theta? Bagus. Sebab kalau korang tengok dekat sini nampak tak? Dia 30 jadi 30. Mana ada perubahan suhu? Okay, so bila tak ada perubahan suhu, so tak ada point lah nak letak theta kat situ. Jadi kenapa korang kena tahu benda ni supaya dalam exam tak adalah macam alamak ML ke MC theta. So nampak tak sekarang ni tak ada pun perubahan suhu. So macam mana pula nak guna MC theta? Jadi gunalah Q equals to ML. Jadi bila-bila masa yang ubah bentuk tak ubah suhu, okay, kita akan guna Q equals to ML iaitu specific latent heat punya formula. Okay, jadi Q adalah tenaga, energy. Nampak je joule, dialah tu. Okay, lepas tu M adalah mass. Dan L adalah specific latent heat. Okay, soalan yang pertama, soalan kedua sebenarnya. Kira haba pendam tentu dA. Kira haba pendam tentu dA. Calculate the specific latent heat. Okay, so jom kita buat yang A So yang A formula dia adalah Q sama dengan ML. Tadi cikgu cakap Q adalah heat. Tapi katakanlah korang tak tahu siapa heat. Nampak je joule, Q lah tu. Okay, so Q adalah 1000. Mana tahu ni? Okay, so M adalah 2. Alright. Lepas tu kita nak cari L. Sebab tu korang kena tahu kita nak cari apa sekarang. Okay. So L adalah 1000 bahagi 2. Dapatlah 500. Okay. So unit dia adalah joule kg negatif 1. Katakanlah. Okay, kat sini maybe korang ingat. Okay, maybe korang nampak. Sekarang cikgu nak ajar. Katakanlah ni bukan untuk soalan ni je tau. Ni untuk semua formula yang lain. Katakanlah korang tiba-tiba jam tak ingat formula. Ingat fizik, tak ada formula atau formula salah, salah lah kan.
So apa yang korang boleh buat adalah Q sama dengan ML kan. Kita nak formula untuk L. Jadi L adalah Q bahagi dengan M. Q adalah joule. M adalah kg. Dah dapat unit. Joule, kg, negatif 1. Tips lah. Okay, kepada siapa yang tak tahu, tips. Okay, so anyway, untuk soalan ni faham tak kenapa boleh dapat 500? Okay, so Cikgu Padam try buat soalan yang kedua pula. Cari untuk B pula. Bersama unit baru valid jawapan tu. Okay, setakat ni yang hantar semua cikgu tengok nampak betul je. Okay, so dekat sini sama je konsep dia, Q sama dengan ML. Setiap kali korang buat latihan, cuba fikir balik kenapa kena buat semua pakai formula semua ni. Sebab Q sama dengan ML, sebab dia punya bentuk phase berubah. So bila phase berubah, kita pakai ML. So Q adalah tenaga. So tenaga yang mana? J, nampak? Joule. So 1500 sama dengan M kita adalah 3. Lepas tu kita nak cari L. Jadi L adalah 1500 bahagi 3. Dapatlah 500 joule kg negatif 1. Okay, kebetulan je sebenarnya jawapan dia sama. Okay, waktu cikgu set tak terfikir pula. Tapi point dia adalah untuk soalan ni jawapan dia 500 kg joule kg negatif 1. Okay, faham ke? Okay, jadi cikgu akan padam dan marilah kita proceed to the next one. Ni tak yalah. Okay. So, cuba buat soalan ni sekejap. Okay. So, campur-campur jawapan tapi mostly jawapan korang ada dua je. Satu jawab 150 joule. Satu lagi jawab 150,000 joule. Okay, mari kita tengok yang mana sebenarnya. Okay, so first kali cara nak buat ni adalah tengok dulu apa yang dia nak, tenaga, heat energy. So kita dah tahu heat adalah Q. Lepas tu dia kata cecair tukar jadi steam. Temperature kekal. So obviously formula dia akan jadi Q sama dengan ml. Okay, Q sama dengan ml. M kita dia bagi kat sini 100 gram. Okay, korang tak boleh pakai 100. Sebab cuba tengok dekat sini, dalam dia ada kg. Okay, so dia jadi tak tally.
Sebab benda ni ada kg tapi kat sini gram. Tak boleh lah macam tu. Dia kena sama. Jadi 100 gram kena tukar kepada kg. Jadi korang akan dapat 0.1. L adalah 1500. So dapatlah 150 joule. Okay, so formula korang pakai mostly betul, cuma yang salah tu mungkin sebab kita punya mass lah. Okay, sebab daripada gram sepatutnya tukar kepada kg dulu. Okay, boleh jawab? Ke okey dah? Okay, so cikgu proceed ya. Padam dulu. Sekarang. Okay. Sabar, sabar, jangan tengok yang tu dulu. Bertenang, jangan cemas, sabar. Sekarang. Cikgu nak tanya korang. Kita bagi situation ada 2 orang dalam cerita situation ni. Okay. A dengan B. A bagi dekat B RM RM50. B dapat berapa ringgit? Okay, kan logik kan? Kalau orang bagi dia tu 50, mestilah dia dapat RM50, betul lah. Okay, kalau dia bagi 100, B dapat berapa? Kan, logik kan? Memang macam tu je konsep dia. So sekarang ni, gunakan logik yang sama. Cikgu nak cakap pasal keabadian tenaga. Okay, contoh. Sekarang ni, kita ada water heater. Okay, tak tahu biasa water heater dia gulung-gulung macam ni. Okay, sekarang ni kalau water heater, apa nama energy dia? Conservation of energy by the way, sorry. Conservation of energy. Okay, water heater ni, original dia bila korang pasang kat plug tu, apa energy dia? Bila korang pasang dekat plug tu kan, korang tekan switch kan? Tekan switch on, apa nama energy dia? Kan? So nama energi atau nama tenaga dia adalah tenaga elektrik. So kita bagi tenaga elektrik. Sekarang ni air jadi panas. Maksudnya sekarang ni bila dia panas tenaga haba. Jadi dalam kes ni tenaga dia, perubahan dia adalah daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okay, bila kita ada je pemanas elektrik, basically daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okay, yang ini boleh faham tak? Pasal elektrik jadi haba. Datang mana elektrik? Yang tadi itulah tenaga elektrik. Lepas tu kita supply kat sini, lepas tu dia jadi, air tu jadi panas. Okay, sekarang cikgu nak tanya, kalaulah elektrik ni 100 joule, tenaga 100 joule, haba berapa? Kan, logik kan? So maksudnya bila kita bagi tenaga elektrik 100 dekat heater ni, haba akan dapat 100 juga. Kenapa? Sebab cerita RM50 tadilah. Okay, dia ni bagi RM50 dekat air, air dapat berapa? 50 juga. Kalau dia bagi 100, air dapat 100 juga. Nampak tak logik cikgu dalam cerita ni? Faham tak kenapa bila kita bagi dia 100, dia pun dapat 100 juga? Okay, dalam sekarang ni kan, kita tak cerita pasal haba bebas ke persekitaran. Kita main assume semua perfect je sekarang. Sebab bila masuk pasal persekitaran, dia dah cerita lain dah. Okay, bila cerita pasal energy loss tu dah jadi cerita lain. Sekarang kita tengah assume pasal 100% tak ada kehilangan tenaga dekat mana-mana. Okay, so apa-apa saja
tenaga yang elektrik ni bagi, itulah yang haba dapat. Okay, so sekarang ni cerita dia macam ni. Tenaga elektrik, formula dia adalah E sama dengan PT. Okay, yang sesiapa yang form 4, ambil je dulu formula ni. Okay, dalam buku teks korang ada juga. So E sama dengan PT, di mana P adalah kuasa ataupun power. T adalah masa. Time. E adalah tenaga, energy. Okay, E sama dengan P darab T. Okay, sekarang ni haba pula dalam kes ni Q sama dengan ml. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Q tadi apa? Okay, so Q tadi adalah tenaga haba, energy jugalah. Haba, heat. M, kita dah tahu mass ataupun jisim. L tadi haba, pendam, tentu ataupun specific latent heat. Okay, sekarang ni kita padam sekejap. Sekarang ni kita cakap elektrik sama dengan haba kan? Maksudnya elektrik sama dengan haba. Jadi elektrik ni PT. Haba adalah ml. Sebab itulah korang ada formula PT sama dengan ml dekat dalam buku. Okay, kenapa? Sebab tenaga diorang sama nilai dia. Datang mana formula? Ini sebab dia. Okay, bila semua tenaga tidak hilang ke mana-mana, kita boleh guna PT sama dengan ml. So basically kat sini kita ada E sama dengan PT, Q sama dengan ml, lepas tu PT sama dengan ml. Okay, setakat ni boleh brain lagi tak? Okay, so cikgu akan pergi balik kat sini. Okay, rumus PT untuk ml sama dengan ml tu untuk apa? Okay, yang tu pause kejap. So sekarang ni cuba korang tengok soalan ni, try jawab je dulu. Tak apa, jawab je dulu. Ikut apa saja yang korang tahu. Apa saja maklumat yang korang tahu, korang jawab. Korang ingat biasakan fizik tak ada unit salah. Tak tahu jawapan cantik pun tak ada unit still salah. Okay. So, cikgu bagi tahu cerita dia macam ni. Tadi ada yang tanya. Okay, bila nak guna formula PT sama dengan ml tu? Okay, so apa yang korang buat, cara nak tengok soalan macam ni. Tengok soalan, nampak je perkataan heater yang ada kuasa, biasanya mesti ada kaitan dengan PT. Nampak je ada heater, elektrik, apa-apalah, mesti ada PT. Okay, lepas tu kenapa sama dengan ml? Sebab liquid tu gas. Inilah contoh soalan yang kita kena guna formula ni. Okay,
So cikgu repeat, point dia sekarang ni macam mana cara nak tahu formula apa nak guna. First, dalam ni dia guna perkataan heater, pemanas air elektrik. So mesti ada PT. Okay, sama dengan dalam kes ni ml. Kenapa? Liquid dia tukar kepada gas. So dapatlah PT sama dengan ml. So P adalah 150. Kenapa? Okay, power unit dia adalah watt. Okay, tips. Cikgu selalu cakap dekat pelajar cikgu lah. Kalau power, unit dia adalah watt. So cara nak ingat dia adalah pow watt. Sebutlah kat diri sendiri, nanti ingatlah tu. Power, watt. Okay, so nampak je watt, mesti power. So dah 150 kat sini. Lepas tu dia suruh calculate time kan. So kita nak cari T. Sama dengan M adalah 0.5. L adalah 3000. So korang gerakkan nombor, korang akan dapat, tu ni, sekejap. T sama dengan 10 saat. Okay. Kalau formula yang ni je, mesti saat. Power watt, yes. Power watt, energy joule. Yes, ada anak seorang yang ingat. Okay, power watt, energy joule. Itulah cara untuk korang hafal. So anyway, time dia adalah 10 saat. Okay. Boleh ke korang at least nampak bila nak guna formula ni? Okay, so cikgu proceed tau. Okay, sekarang okay, yang ni satu-satu. Korang jangan jawab dua-dua dulu tau. Jawab satu dulu. Okay, soalan ni kadang-kadang orang akan confuse sikit. Soalan tadi jawapan dia 10 saat. Time mesti dalam second. Yes, betul. Okay, biasanya untuk soalan ni ada dua possibility yang orang akan jawab. Tapi tak apa, jawab dulu. Possibility pertama adalah, cikgu tak bagi tahu yang mana betul tau, cikgu cakap je. Jawapan yang selalu orang, ya Allah. Okay, sorry. Jawapan yang selalu orang bagi adalah 162,000 joule. Atau satu lagi, dia akan bagi 33,000 joule. Okay, ini yang biasanya orang akan dapat. Okay, sekarang cikgu nak bagi tahu. Kita tengah buat soalan A kan? Okay, cerita dia macam ni. Kita ada ais. Kita ada ais dalam bikar. Lepas tu kita panaskan dia. Bayangkan je lah kita panaskan dia macam ni. Okay, so sekarang ni untuk soalan yang pertama ni korang kena guna 900
darab dengan 3 darab 60. Cikgu ulang. Soalan pertama, korang kena guna yang ni. Okey, kenapa kena guna yang ni? By the way, korang akan dapat 162 000 joule. Okey, kenapa darab 60? Sebab masa yang diberi adalah dalam minit. Korang kena tukar dalam saat. Okey, tadi cikgu cakap kalau formula E sama dengan PT, T dia kena dalam saat. Okey, so anyway sekarang ni tenaga yang diberi kepada ais adalah sama dengan tenaga yang diserap oleh ais, iaitu 162 000. Kenapa? Okey, dia macam ni tau konsep dia. Macam mana nak cakap? Okey, korang panaskan ais, tak semestinya ais tu semua cair. Tu point dia. Okey, dalam cerita ni kita kata kita ada 1 kg ais. Tapi tak semestinya semua ais tu akan cair. Bila korang guna formula Q sama dengan ml, korang nak bagi kalau okey contoh. Katakanlah siapa-siapa yang guna Q sama dengan ml tadi, korang ambil M adalah 1, L adalah 3.3 darab 10 kuasa 5 kan? So korang akan dapat 330,000 joule. Ini menunjukkan korang tengah cakap 1 kg ais dah cair. Cikgu ulang, Q sama dengan ml, bila korang letak M dia tu 1, korang bagi tahu 1 kg dah cair. Okey, kenapa maksud dia macam tu? Sebab L tadi kan ubah bentuk. Jadi bila korang letak 1 dekat situ, maksudnya dia nak bagi tahu 1 kg dah cair. Padahal nampak tak soalan seterusnya dia tanya berapa yang cair? Kalau dah 1 kg, buat apa dia tanya lagi? Okey, cikgu bagi masa. Brain jap. Lepas tu cikgu repeat lagi sekali. Brain dulu pasal kenapa benda ni salah. Sekejap, cikgu bagi masa untuk brain dulu. Lepas tu cikgu ulang. Brain dulu. Try brain dulu. Okay, dah habis masa brain. Okay, cikgu padam, sorry. Tapi cikgu nak tunjuk balik. Sekejap So, dalam soalan ni dia kata kita ada 1 kg ais. Kita panaskan 1 kg ais ni. Tetapi dia tak kata 1 kg tu cair. Okey, jadi dalam kes ni sesiapa yang buat Q sama dengan ml tu adalah salah. Sebab bila korang buat Q equals to ml, M korang letak 1. L 3.3 darab 10 kuasa 5. Ini indicate bahawa 1 kg cair. Ini menunjukkan 1 kg cair. Padahal tak. Okay, so sekarang ni korang tak boleh guna yang ni. Jadi apa yang korang nak guna untuk A ni adalah E sama dengan PT. Kenapa sama? Padahal ini elektrik kan tadi kita belajar. Konon-kononnya ni elektrik. Padahal dia minta tenaga yang diserap oleh ais. Kenapa pula boleh pakai elektrik? Sebab tadi kita cakap kalau A bagi B RM10, B akan dapat RM10. So kalau elektrik bagi haba banyak ni, ais akan serap banyak tu jugalah. Okay, so E sama dengan PT. Yes, okay, so P adalah 900 darab dengan 3 darab 60. Okay, ingat kenapa kena darab 60? Sebab nak tukar kepada saat. Okay, so korang akan dapat 162,000 joule. Inilah jawapan untuk A. So this is the energy absorbed by ice, tenaga yang diserap oleh ais. Cair tak cair belakang kira. Yang penting ais dah serap banyak ni. Okay, so ini yang elektrik bagi, itulah yang ais serap. Sekarang B. Cuba buat, kira jisim ais yang cair dalam bikar.
Okay, so untuk soalan ni, tadi kita dah kata kalau A bagi dekat B duit RM10, B akan dapat RM10 juga. RM10, RM10. What? A dengan B. Okay, kalau A bagi B RM10, B akan dapat RM10. Jadi elektrik bagi dekat ais 162,000. Inilah yang dia dapat. Okay, jadi kita punya formula adalah Q sama dengan ML. Kenapa kita guna ML? Sebab cair. Dia tengah cakap pasal yang cair. So M, L. Tapi dah bagi L, so jap. L dia adalah 3.3 darab 10 kuasa 5. Okay, so bila korang tekan, korang akan dapat M dia adalah 0.49 kg. Okay, itu yang cikgu cakap tadi. Nampak tak? Kenapa kita pakai formula ni sekarang? Sebab kita nak cari yang cair. Itu yang cikgu kata. M dalam formula ML ni adalah M yang berubah bentuk. So dalam kes ni dia berubah jadi cecair. Okay, so itulah kita punya nilai M. Dalam kes ni yes, E sama je dengan Q. Biasanya macam tu lah, unless kalau dia kata oh dia ada cakap pasal kecekapan, yang tu cerita lain. Okay, ada yang tanya tak boleh bunda ke? Boleh je, tapi macam mana nak cakap cikgu nasihatkan letak je lah 0.49. Okay, lain lah kalau nombor dia 0.498765, itu tukarlah bunda lah, tapi macam ni dah okey dah. Okay, so yes, lebih accurate kalau 2 decimal point. Okay, satu lagi benda, korang kena hati-hati. Kadang-kadang dia boleh tanya berapa ais yang tinggal. Yes, exactly. Kalau dia minta yang tak lebur macam mana? Apa jawapan dia? Kalau tiba-tiba sebenarnya soalan dia tak minta yang lebur, dia tanya yang tak lebur. Yang tak melt berapa? Okay. So, logik dia adalah korang tadi ada 1 kg kan ais. Lepas tu dah cakap dah banyak ni yang lebur. Jadi yang tak lebur adalah 1 kg tadi, tolak 0.49. Dapatlah 0.51 kg. Okay. Walaupun katakanlah soalan tak tanya yang B, dia terus tanya berapa yang tak lebur, still kena kira yang lebur dulu. Kalau tak macam mana nak tahu? So logiknya adalah 1 kg tu dia dah bagi tu function dia bagi 1 kg tadi. Dia just nak bagi tahu, satu nak confuse kau orang, satu lagi nak asal-asal dia nak bagi tahu 1 kg. Okey, lepas tu berapa yang cair, barulah kita dapat berapa yang tinggal. Gitulah cerita dia. Okey, boleh ke korang? Okey, gitu je lah ceritanya. Okey, so soalan dah tak ada. Jadi cikgu nak buat, sebab kita macam ada lagi 5 minit lebih kurang. Cikgu nak recap balik apa yang kita belajar. Okey, konsep dia macam ni. First, sekejap, kenapa dia tak gerak? Okey, kalau kita ada objek, lepas tu objek tu dia ubah fasa, ubah state, kita akan guna Q sama dengan ML. Okey, kalau daripada pepejal tukar kepada cecair, okey, ataupun cecair tukar kepada pepejal, apa nama dia? Okey, pepejal kepada cair, haba, pendam, tentu, pelakuran ataupun fusion.
Okey, kalau cecair kepada gas ataupun gas kepada cecair, korang dalam exam jangan jawab penguapan je tau. Sekarang boleh lah, tapi dalam exam jangan jawab penguapan sahaja ataupun vaporization saja tau. Kena sebut haba pendam tentu penguapan. Okay, ataupun specific latent heat of vaporization. Sebab apa yang vaporize? Proses betul tapi energi dia adalah haba pendam tentu penguapan. Gitulah. Okay, so ini yang kita belajar. Kalau cikgu cakap tiba-tiba dalam soalan kata ada pemanas elektrik, nak tambah formula apa? Okay, kalau ada pemanas kita akan guna, yang ni korang jangan risaulah pasal nak hafal, asalkan korang faham konsep. E adalah sama dengan PT, okay, ataupun PT equals to ML. Itu je lah, sebab apa yang A bagi itulah yang B dapat. Apa yang pemanas tu bagi, apa yang elektrik tu bagi, itulah yang haba tu dapat. Okay, dengan assumption bahawa tidak ada tenaga yang hilang ke persekitaran. Okay, so tu je lah kan yang kita belajar pada hari ni. Okay, so itulah cerita dia. Apa ni? Sekejap, sabar. Sorry.